Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa asdaqal qailin fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairil hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal bashar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat rahimahullah, pada pagi ini, pagi Jumaat penghulu segala hari, pagi di mana hati kita sedang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana sehari lagi Tuhan panjangkan usia kita untuk sama-sama kita dapat menjalankan amanah dan tanggungjawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanah dan tanggungjawab yang permulaannya Allah Ta'ala bentang kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kira makhluk yang besar-besar ataupun makhluk yang kecil, semuanya refuse, menolak, tidak sanggup untuk menanggung amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana amanah dan tanggungjawab Allah ini begitu besar, begitu sukar untuk dijalankan dan ditunaikan. Maka sebab itulah lebih-lebih lagi makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala ini lemah, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala ini kerdil. Maka sebab itulah mereka tidak sanggup untuk menanggung amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sesungguhnya manusia sanggup. Bila manusia sanggup, bukan persoalan lagi untuk kita bicarakan mampu ataupun tidak nak menjalankan amanah Allah. Persoalan sekarang ialah kita kena berusaha sebaik mungkin, setakat mana kemampuan yang ada pada kita untuk dapat menjalankan amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanah yang dimaksudkan ialah iqamatud din wa siyasatud dunya biha, mendirikan agama Allah dan mentadbir dunia dengan acuan agama yang telah diperturunkan oleh Allah melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang disebut oleh ulama-ulama yang muktabar, minallahir risalah wa 'alan nabiyil balagh wa 'alaina taslim. Daripada Allah itu risalah, kemudiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa dan menyampaikan, dan kita pula ialah taslim, menerima dengan sepenuh hati segala persoalan yang telah diperturunkan. Itulah dia amanah yang dimaksudkan, yang dibawa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat rahimahullah, di dalam nak menjalankan amanah Allah ini, maka kita memerlukan bantuan, kita memerlukan panduan,
kita memerlukan guide, maka bantuan dan panduan yang paling utama tidak lain dan tidak bukan iaitulah dua warisan besar yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana disebut oleh Nabi ketika dia nak wafat, iaitulah taraktu fikum amrain fa in tamassaktum bihima falam tadillu abadan wa hiya al-Quran wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku telah meninggalkan kamu dua pusaka yang paling agung. Kalau kamu berpegang dengan dua perkara ini, nescaya kamu tidak akan sesat sampai bila-bila. Iaitulah tidak lain dan tidak bukan, satunya ialah Al-Quran dan yang keduanya ialah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana untuk memahami dua pusaka ini tidak lain dan tidak bukan kita memerlukan iaitulah persoalan yang paling utama, majlis-majlis yang boleh mengingatkan kita dengan dua kebesaran dan keagungan ini, tidak lain dan tidak bukan iaitulah majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang kita duduk pada pagi ini, dipilih kita untuk mendapat kebaikan yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan diri kita sebagai muta'allim, orang yang ada harga di atas dunia ini. Itulah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang ada harga, orang yang ada nilai hanyalah dua golongan manusia. Satu muallim, orang yang menyampaikan ilmu Allah, dan satu lagi ialah muta'allim, iaitulah orang yang sentiasa memindah turun, berusaha untuk mencari ilmu sebanyak mungkin di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Macam tuan-tuan muslimin muslimat buat pada pagi ini, begitulah seterusnya sebelum ini, iaitulah sentiasa berusaha untuk menghilangkan kejahilan di dalam diri, menambahkan kekuatan nilai ilmu di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan antara kelebihan muta'alim yang paling utama, kita boleh tengok pada sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang saya nak jadikan muqaddimah kepada kuliah kita pada pagi ini, iaitulah sebila rujuk satu kitab sambil duk belek terpandang saya, iaitulah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan kelebihan, fadail, ataupun maknanya iaitulah keagungan mereka yang menjadi muta'alim. Maksud muta'alim ni ialah orang yang sentiasa berusaha untuk menjadikan diri dia sebagai manusia yang berilmu di atas muka bumi, seperti mana tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yanzura ila utaqa'illah minan nar falyanzur ila almuta'allimin fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi ma min muta'allimin yakhtalifu ila babil alim illa kataballahu lahu bikulli harfin wa bikulli qadamin ibadah sana wa buniya lahu bikulli qadamin madinatun fil jannah wa yumshi 'alal ard wal ardu tastaghfir lahu wa yumsi wa yusbih maghfuran lahu wa syahidat lahul malaika wa yaquluna haula'i utaqa'ullahi minan nar au kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, di mana Nabi kata ini terus nak menceritakan keagungan kita semua yang menjadi muta'allimin pada pagi ini, iaitulah Nabi kata man ahabba an yanzura ila utaqa'illah minan nar, sesiapa yang suka nak melihat golongan manusia yang dimerdekakan oleh Allah daripada api neraka. Macam contohnya, iaitulah kita hari ini tertanya-tanya, sebab semua orang nak masuk syurga dan semua orang nak dimerdekakan daripada api neraka Allah.
Siapa mau masuk neraka? Tak ada siapa, tuan-tuan. Tanyalah, siapa pun tak mau masuk neraka, termasuk orang yang melakukan amalan ahli neraka. Nah, dia sendiri pun maknanya contoh tak taat dengan perintah Allah, melakukan penderhakaan kepada Allah. Tanya dia mau tak masuk neraka? Siapa pun tak mau kepada neraka Allah. Dan tanya pula, siapa yang mau masuk syurga? Tentulah semua angkat tangan, walaupun dia tidak ada kelayakan untuk mendapat syurga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sentiasa tertanya-tanya, siapakah dia di antara golongan manusia yang benar-benar mendapat jaminan Allah, mendapat jaminan Nabi, dimerdekakan daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jawapannya diceritakan di dalam hadis ini. Nabi kata, sesiapa yang suka untuk melihat siapakah dia manusia yang dimerdekakan daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, falyanzuru ilal muta'allimin, maka lihatlah golongan-golongan manusia yang disebut sebagai muta'allim. Apa dia muta'allim? Kita lah tuan-tuan. Muta'allim ni ialah orang yang sentiasa, sifat muta'allim ni dia sentiasa ingat kepada ilmu, dia sentiasa terbayang-bayang majlis ilmu, dia berusaha untuk menambah khazanah ilmu di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah perpisahan dia dengan majlis ilmu merupakan satu perpisahan yang cukup besar baginya, dan dia nak jumpa pula majlis ilmu sekali lagi terbayang-bayang, terngiang-ngiang dan berasa lambat pula. Contoh jemaat ni, kita buat majlis ilmu, kemudian nak bertemu jemaat pula, contohnya nak mai jemaat pula tu dia berasa cukup lama di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni muta'allimin. Tak tahu ada ke tak lagi, tak tahulah. Kadang-kadang awak lah jemaat pula, awak yang cepat sangat, tak tahu yang tu payah cerita. Maknanya tak ada lagi lah kepada kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu persoalan dia. Dia sepatutnya kita berasa lambat. Tu tanda orang yang rindu, tu tanda orang yang suka, tu tanda orang yang berkenan. Dia berasa lambat, berasa maknanya itulah seolah-olah bahawa hakikat nak sampai masa tadi makan masa berbulan-bulan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat muta'allimin, iaitulah orang yang sentiasa berusaha untuk menjadikan diri dia berilmu di atas muka bumi Allah. Dan jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa nak tengok orang yang dimerdekakan daripada api neraka, tengok muta'allimin. Iaitulah orang yang belajar di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi kata lagi, fawallazi nafsu Muhammadin biyadik, demi Allah yang Muhammad, yang maknanya diri Muhammad dipegang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni kalimah sumpah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma min muta'allimin, iaitulah setiap orang yang belajar, orang muta'allim kita sebut tadi ni, yakhtalifu ila babil alim. Apa maksud yakhtalifu ila babil alim? Maksudnya sentiasa berulang alik kepada majlis ilmu. Itu maksud dia. Yakhtalifu ila babil alim. Kalau terjemah secara harfiah, maknanya iaitulah berkata apa, bersalah-salahan kepada pintu ilmu. Tapi makna mafhumnya ialah berulang alik kepada majlis ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Maksudnya dia sentiasa, bukan kita kata sekali itu lah, tak ada lah. Pipi sekali, ramai nopi lah, ramai-ramai apa semua. Sekali itu lah. Bukan maksud dia lagu tu. Maksudnya dia sudah jadikan sebagai satu tabiat diri dia. Dia jadikan sebagai rutin harian dia. Sampai jadual dia, siapa tak usah kacau. Jemaat contohnya, Ahad contohnya. Yang ni kira kalau tak ada berlawanan dengan perkara yang penting betul-betul,
dia tak akan tinggal persoalan, iaitulah majlis ilmu. Dia sudah menjadi manusia yang sebati, tak payah habaq tarikh, tak payah habaq hari bulan, tak payah keluar jadual. Maknanya dia sudah jadi satu tanda ingatan. Bila dia kata contohnya mai dah tarikh dia, jadi siapa pun tak payah ingat dia. Waktu itu dalam keadaan tadi automatik kesedaran timbul kepada dia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia terlupa sekalipun, contohnya kalau dia terlupa, mana tahu Khalid kot nu Khalid kot ni terlupa. Bila terlupa tadi tertinggal, dan bila tertinggal tadi dia rasa seolah-olah dia seolah-olah tertinggal satu peluang yang begitu hebat kepada dia. Dia berasa tak senang duduk. Lagu mana tak senang duduk ni Ustaz? Rasa lagu mana? Kadang-kadang tak mengaji pun rasa biasa, tak ada rasa apa pun, tertinggal pun tak rasa apa pun. Tu kira tak sampai lagi lah. Kalau sampai tu rasa tak senang duduk. Lagu mana tak senang duduk? Tanya lagu pula tuan-tuan nak pergi abang, lagu mana? Kita buka tim nyanyi. Lagu mana tak senang duduk? Saya kena buat contoh senang ya. Seolah-olah macam kita tak basuh berak sehari itu. Lagu tu lah rasa lagu mana. Rasa lagu mana Ustaz tak basuh berak? Tak tahu, tak pernah tak basuh berak. Mana nak tahu? Tapi cuba try tengok. Try tengok lagu tu rasa tak senang duduk. Kita tak basuh berak tak ada lah. Ada basuh berak tak cuci. Lagu tu lah kita rasa. Lagu mana tuan-tuan tak senang duduk? Itulah dia apabila tertinggal persoalan ilmu. Sebab bagi dia tertinggal satu, iaitulah maknanya masa dan juga peluang yang begitu berharga di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu orang yang muta'alim ini bila dia berulang alik kepada majlis ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, illa kataballahu lahu bikulli harfin, Tuhan tulis setiap satu huruf. Dia tak sebut setiap satu kalimah, setiap satu huruf kata Nabi, wa bikulli qadamin, dan setiap satu langkah. Qadam langkah, maknanya setiap satu huruf, setiap satu langkah ibadata sanatin, iaitulah pahala ibadah sunat selama setahun. Satu huruf, takkan pergi dengar satu huruf saja. Ustaz pun kata saja, main duk senang gitu. Tak ada lah. Dia mula Assalamualaikum sampai Wassalamualaikum hatlah itu pula. Tak tahu berapa ribu huruf, tak tahulah. Berapa juta huruf, tak tahulah tuan-tuan. Maknanya kira iaitulah jenuh ibadat setahun kita dapat satu huruf, satu langkah, satu ibadat setahun pahalanya. Bayangkan tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tapi tak saya duk fikir lah. Lagi duk fikir kalkulator pun dia naik tak boleh jalan dah. Habis jam bang tu ya tuan-tuan. Pasal terlampau banyak. Jangan duk fikir pula. Kalau lagu tu tak apa Ustaz. Tak sembahyang sunat dah. Tak apa. Setahun dah dapat. Tu baru satu. Ni dah mai tadi daripada rumah ni. Nak mai apa nama Pejabat Penghulu ni. Perasan duk ada 100 langkah. Berapa ratus tahun dah tu. Duk saja. Just duk fikir lagu tu pula lah. Lagi duk fikir lagu tu, kita ni toki menega dengan Tuhan. Jawab dia, kalau orang duk fikir lagu tu, kalau dia mati tanam skop sekali dengan kereta surung, senang nak pergi skop pahala dia esok ni. Dalam keadaan tadi duk fikir lagu tu pula, bukan suruh fikir yang tu. Yang ni dia nak habaq kelebihan supaya menjadi kekuatan kepada kita. Macam saya duk sebut selalulah, supaya kita bila tinggal ke, kita makna tertinggal ke, main program apa-apa ke, kita duk jadi dilema, nak pi ke dak, nak pi ke dak, nak pi ke dak, tak pi sayang sungguh lah. Lagu tu itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Jadi persoalannya iaitulah ibadah selama setahun. Wa buniya lahu bikulli qadamin madinatun fil jannah, dan dibina baginya dengan setiap-tiap langkah dia berjalan itu madinatan fil jannah, satu pekan di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu langkah dapat satu pekan, ataupun bandar, dibina bandar bagi dia di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. 10 langkah 10 bandar, 10 langkah 10 pekan, 100 langkah 100 bandar. Buat banyak-banyak ustaz pekan. Satu pekan tak larat nak pusing, pekan baik buntang tak larat nak pusing dah. Kalau kata 10 pekan nak buat apa banyak-banyak.
Macam ada setengah orang kata satu tempat bila saya sebut, itulah kita buat sekian-sekian bulan Ramadan dapat satu mahligai. 10 benda kita buat 10 mahligai. Buat apa mahligai banyak-banyak? Satu rumah pun tak larat nak duduk, ni tambah sampai 10 mahligai. Jangan cakap lagu tu. Sebab harga di akhirat dengan harga di dunia tak sama. Itu persoalan dia tuan-tuan. Malah iaitulah tempat yang disebut dengan akhirat ini ialah tempat untuk bermegah. Pasal itu kalau kita buka kitab Hidayatus Salikin, kalau kita tengok kitab Hidayatus Salikin, Syekh Samad Palembang dia bercara apa tuan-tuan? Yang ni dia buat penambahan kepada kitab Sirat Hidayatus Salikin tu sebenarnya ialah kitab terjemahan daripada karya Arabnya Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Tetapi bukan dia terjemah betul-betul orang kata apa? Maknanya dia terjemah yang tu ya ada. Dia tambah sikit sebanyak. Syekh Samad Palembang dia tambah sikit sebanyak. Sebab itu kalau kita tengok, kita compare kitab Bidayatul Hidayah dengan Hidayatus Salikin ni, maknanya banyak lagi huraian Hidayatus Salikin. Antara huraian yang disebut dalam kitab Hidayatus Salikin ni, iaitulah dia sebut dan antaranya salah satu perkara yang paling penting esok ni, ketika berada di akhirat esok, bukan ahli neraka saja yang akan menyesal. Ahli neraka tentu menyesal lah. Sampai menyesal sampai satu peringkat, ya Allah, hidupkan aku balik di atas dunia, aku nak tebuih balik. Itu ahli neraka. Bukan dekat ahli neraka, ahli syurga pun akan menyesal. Yang menyesal tentang mana? Iaitulah apabila dia ingat balik dia patutnya boleh dapat peluang-peluang hebat di dalam syurga, tapi dia buat heran tak heran dulunya. Tambah pula contoh, dia ada kawan, mereka berkawan 2 orang, pergi mengaji 2 orang, pergi semayang jemaah 2 orang, pergi tak mana pun 2 orang. Tahu-tahu bila masuk dalam syurga, hak kawan dia duduk lebih sikit daripada dia. Ataupun kalau dapat mahligai, kawan dia dapat 10, dia dapat 8. Contohnya, bila dapat 10 dapat 8, maknanya kawan dia lebih daripada dia. Itu persoalan dia. Kemudian dia pun tanya, macam mana hang boleh lebih daripada aku? Padahal serupa ya, pergi mengaji pun sama, sembahyang jemaah pun sama. Kawan dia peringat dia balik, hang ingat tak dulu ada satu malam tu hang tidur lena, aku mangkit, aku ajak hang mangkit, hang tak mau mangkit. Ni sebab tu Tuhan bagi aku lebih ni. Itu persoalan dia. Pasal itu ke? Jadi maknanya dia menyesal sungguh-sungguh. Pasal apa menyesal? Pasal dia malam tu dia segan sungguh-sungguh. Satu menyesal. Lepas tu kawan dia pula, tu dia tidur lagi, peleceh pula dia tuan-tuan. Apa punya penyegan pahit balok lihat. Kawan peleceh tuan-tuan. Sakit jiwa. Kalau orang lain peleceh boleh gagah, kawan peleceh pula sakit jiwa. Bila dia sakit jiwa waktu itu, di sinilah dia akan menyesal. Dia berasa, waktu malam kalau aku tak tidur pun tak apa. Tu yang kata menyesal tuan-tuan. Sebab ukuran akhirat esok ni, iaitulah ukuran yang paling besar. Maknanya mahligai, pekan hak banyak tadi, ini lambang apa? Lambang kemegahan. Itu tanda nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada dia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebab itu tambah lagi, biar dapat banyak Madinah pun tak apa. Satu perjalanan untuk menuntut ilmu, satu langkah, maknanya apa? Iaitulah satu apa? Iaitulah maknanya satu Madinah, satu pekan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia hadiah dia tuan-tuan. Hebat tu, bukan kata koman-koman. Wa yumshi 'alal ard wal ard tustaghfaru lahu. Dan apabila ia berjalan di atas bumi, maka setiap langkahnya diminta ampun oleh bumi itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan daripada rumah nak mai tadi ni, pijak bumi kata, ya Allah ampunkanlah orang ini. Pijak lagi, ya Allah ampunkanlah orang ni. Pijak lagi, ya Allah ampunkanlah orang ni. Terang nak sampai.
Bayangkan berapa ribu perkataan yang dia sebut, berapa ribu doa tadi, ya Allah ampunkan orang ini. Tak syok lagi tuan-tuan. Nak tunggu kita minta ampun, kita punya ganpai. Jadi tunggu bumi tolong minta ampun pun jadilah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Wa yumsi wa yusbih maghfuran lahu, dan apabila dia hidup siang dan siang, pagi dan petang, sentiasa mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan wasyahidat lahul malaikah, malaikat pun naik saksi kepada Allah. Malaikat kata apa tuan-tuan? Malaikat kata wa yaquluna, malaikat kata haula'i utaqa'illah minan nar. Inilah dia golongan-golongan yang dijanjikan dimerdekakan oleh Allah daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah hebatnya tuan-tuan. Pasal itu bila kita sebut hebat, bukan senang nak dapat. Pasal itu tanda bukan senang nak dapat. Sebab itulah kalau orang yang betul-betul memahami hadiah ni, kita buat majlis ilmu tuan-tuan, tak cukup dengan dewan yang kecil ni, tak cukup. Sepatutnya lagu tu tak cukup ni, sepatutnya pasal makna kalau orang yang sedap dia punya harga ni, patutnya dewan ni dia mau jenis dewan pisah. Kalau di Pulau Pinang pisah, Penang International Sport Arena tu hak untuk buat projek main pertunjukan sok-sok apa semua tu yang boleh masuk 20,000 30,000, patutnya lagu tu lah. Itu persoalan dia. Tapi tak ramai lagi dapat macam tu. Pasal apa? Pasal harga dia besar. Bila harga dia besar, cabaran pun hebat. Macam-macam lah cabaran tu. Waktu itu kadang-kadang gaya nak pergi mengaji, macam-macam cabaran lah. Dengar yang ni sakit, yang ni sakit. Kita pun berasa masa tu lah, berasa nak sakit telinga, nak sakit hidung, nak sakit kenin, nak sakit semua. Waktu tu dalam keadaan tadi. Waktu itulah kadang-kadang orat pun nak kimui. Orat segan lah. Orat segan mula nak kimui. Dia timbul ikut ni, dia timbul ikut ni. Nak jadikan itu sebagai satu alasan. Tapi kita bila dengar kelebihan-kelebihan ni, sayangnya, maka hukumnya kita lawan juga. Inilah kekuatan yang ada pada kita. Sebab itu salah satu kelebihan yang paling besar, kita buat kesimpulan yang hadis yang Nabi kata ini, iaitulah bahawa hakikat pasal apa dia dapat semua cukup hebat ini, kerana ia boleh mengelakkan diri dia daripada menuju kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia kue pelan duk mengaji, kue pelan dengar, kue pelan mengaji, kue pelan dengar, kue pelan mengaji, kue pelan dengar. Maknanya apa? Kue pelan dia boleh berhati-hati dengan sebarang da'ayah dan juga propaganda yang nak menjauhkan diri dia daripada agama Allah. Baik itu bila dia kue pelan, maknanya iaitulah dia elak daripada kufur, dia menjadi orang yang merdeka. Dia tidak bergantung kepada siapa-siapa. Siapa-siapa tak boleh nak peralatkan dia. Dia boleh kenal siapa yang betul, dia boleh kenal siapa yang salah. Ini ngaji sudah. Baik itu kadang-kadang kita duk mengaji, kita hidup majlis mengaji ni tuan-tuan. Bila orang reti, maka dia boleh mengenal siapakah dia golongan yang patut dia sokong, siapakah dia golongan yang dia patut perjuangkan dia atas muka bumi Allah. Yang selama ni tengok-tengok payah nak ada kepada orang Melayu. Pasal apa? Pasal selama ni mereka masih kadang-kadang majlis ilmu ni tak wujud macam kita hari ni. Dulu walaupun dulu kita kata wujud majlis ilmu, tapi tak apa banyak macam lah. Lah ni masjid-masjid, surau-surau pun hidup, majlis-majlis ilmu macam kita buat ni pun hidup. Dulu nak kena pergi pondok lah. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Tapi lah ni bila orang cinta kepada ilmu, orang kasih kepada ilmu, lama-lama dia boleh berubah. Tak kira hang karat lagu mana pun tuan-tuan, insya-Allah dia dapat. Maknanya satu ketika ruang di hati dia itu mudah untuk menerima kebenaran di atas muka bumi Allah. Dia ibarat maklumat lah. Dulu ni nak dapat maklumat payah. Lah maklumat senang dapat. Hak kita buatlah ni contohnya. Masalah ni juga boleh sampai seluruh dunia. Yang kita maklumat ni. Bila dedah maklumat, yang ni barulah pemikiran kita terbuka dan kemudiannya kita mampu untuk melakukan perubahan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah sebab kita terpilih di kalangan banyak-banyak manusia untuk menjadi golongan muta'allimin, dan kemudian rugilah mereka yang jauh daripada dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu alam. Kita sambung kitab kita tuan-tuan, iaitulah kitab Riyadus Salihin. Iaitulah kita masih lagi, kalau kita nak ambil juzuk-juzuk kita, ialah juzuk yang pertama. Iaitulah kita membincangkan persoalan tajuk kita yang paling utama, ialah tajuk ikhlas, dan juga ikhlas yang nak dipasang di dalam hati. Jadi banyak dah hadis yang kita tengok. Kita nak sambung kepada hadis yang ke-8 pada pagi ini. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah. Iaitulah kitab saya, muka surat 11, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Baik, kita sambung hadis ni. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Daripada Abi Hurairah Abdul Rahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu. Itu nama dia yang tuanya Abdul Rahman bin Sakhrin. Abu Hurairah ni nama dia Abdul Rahman bin Sakhrin. Jadi Abu Hurairah tu apa dia? Kita sebut dah dulu, yang tu ialah kunyah dia. Kunyah. Kunyah ni kalau nak kenal ialah gelaran yang dimulakan dengan Abu ataupun Ummu ataupun Ibnu. Itu kunyah. Jadi macam kita sebut dah dulu, maknanya setiap daripada nama dia kena ada kunyah, dia kena ada laqab, dan dia kena ada isim, iaitulah nama. Kita kena kenal semua tu. Jadi kita sebut Abu Hurairah, Abu Hurairah, Abu Hurairah, tanya nama dia betul apa dia? Tak tahu. Nama betul dia ialah Abdul Rahman bin Sakhrin. Abu Hurairah. Macam mana dia boleh dapat gelaran Abu Hurairah? Jawapannya ialah kerana sifat dia yang paling utama, dia cukup, orang kata apa, prihatin kepada kucing. Pasal itulah sampai satu ketika, maknanya dia jumpa seekor anak kucing, dia buh di dalam iaitulah lubang mulut tangan jubah dia. Kebetulan jubah tu jubah jenis tangan besar. Dia bubuh, dia sembunyikan dalam tu. Jumpa berbetulan dengan Nabi SAW. Nabi tanya, apa dalam jubah kamu itu wahai Abu Hurairah? Dia berasa malu. Bila dia berasa malu, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, dia pun habaklah pelan-pelan. Dia kata itu anak kucing. Jadi Nabi pun tengok sifat dia prihatin kepada kucing. Itulah Nabi gelar dia dengan Abu Hurairah, iaitulah bapa kucing. Dan bukan maknanya dia sayang sungguh kat kucing, prihatin sungguh kat kucing ni, sampai satu peringkat tuan-tuan, sampai satu peringkat dia satu ketika dia nak keluar, dia nak salin baju, dia jumpa jubah dia tu, kebetulan ada kucing duduk di atas jubah dia. Sampai peringkat tu tengah duduk tidur, kucing tu tengah duduk tidur, dia gunting sekeliling tempat tidur tu, dia ambil jubah dia tuan-tuan. Kita tak ada pasal lah boleh buat sampai peringkat tu. Katuk pula lagi dia katuk. Sampai peringkat tu, punya sayang dia sampai peringkat tu. Ini tanda prihatin, tanda bahawa hakikat bagusnya yang dikatakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini tuan-tuan. Pasal itu dia merupakan antara sahabat yang dikurniakan dengan kelebihan yang banyak. Dan satu kadang kalau orang tanya, banyak sangat ustaz, hadis ni mai daripada Abi Hurairah. Pasal apa sahabat lain kurang lagi daripada Abu Hurairah? Jangan tanyalah, pasal Abu Hurairah ini dia di antara orang yang maknanya termasuk di kalangan golongan yang disebut dengan, iaitulah bahawa hakikat dalam keadaan tadi, iaitulah maknanya golongan yang disebut dengan ahli beranda masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya iaitulah dia termasuk di kalangan sekelompok manusia yang maknanya iaitulah menafkahkan diri untuk bersama-sama dengan Nabi menerima tarbiyah dan pendidikan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi depa ni tak ada kerja, tak buat kerja apa, cari makan mereka disupport oleh umat Islam yang lain di atas muka bumi Allah. Kira 24 jam tu berdamping dengan Nabi lah. Kalau kata tak dapat pendidikan daripada Nabi, maknanya mereka akan pulun beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni disebut sebagai satu golongan, dan yang paling utama ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebab itu dia di antara di kalangan sahabat yang paling banyak
menerima, iaitulah pendidikan daripada Nabi, dan paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis pada pagi ini cukup penting. Kita tengok, katanya kata Abu Hurairah, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Diriwayatkan oleh Muslim. Jadi ini hadis yang penting. Baik, artinya sesungguhnya Allah Ta'ala tiada memandang tubuh kamu dan tidak kepada rupa-rupa kamu, tetapi dia melihat ialah hati-hati kamu. Ni satu perkara yang penting tuan-tuan, untuk kita ambil iktibar di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulang balik, Allah Ta'ala tidak tengok kepada rupa parah kita, Allah Ta'ala tidak tengok kepada penampilan kita, tetapi yang Allah Ta'ala nak tengok ialah apa yang ada di dalam hati kita. Pasal apa Tuhan nak tengok apa yang ada di dalam hati kita? Sebab hati itu ialah manzarillah, tempat tilik Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang manusia. Tempat tilik dan tempat yang Tuhan nak terima, tempat yang nak terpakai. Sebab itu kalau kita ambil persoalan iman, hakikat iman yang paling utama ialah apa yang diiqrarkan di dalam hati, apa yang diisbatkan di dalam hati, itulah yang paling dikira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya hadis ni membawa makna yang paling penting tentang perjalanan hidup kita di atas muka bumi Allah. Untuk perkara utama yang kita nak ambil kira yang paling besar, iaitulah persoalan untuk menjaga dan memperbaiki hati di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal apa hati ni kena jadi sasaran utama untuk kita perbaik? Sebab iaitulah dia merupakan apa yang disebut dengan awaniyal iman. Apa dia awaniyal iman? Bekas kepada iman. Tu kadang kalau saya mengajar, saya ulang balik ni, pada saya pernah sebut kat tuan-tuan dulu, pada saya mengajar ada orang tanya, bila kita mula mengajar tentang ilmu, disebut ilmu fardu ain itu terbahagi kepada dua, iaitulah ilmu usul dan ilmu furu'. Ilmu usul kita faham tauhid, ilmu furu', ilmu cabang, iaitulah ilmu fiqh. Itu persoalan dia. Ada orang tanya, di mana martabat tasawuf Ustaz? Sedangkan tasawuf itu merupakan salah satu daripada cabang fardu ain. Itu persoalan dia. Mana dia? Tang mana tasawuf? Kalau kita ambil kaedah yang kata usul iman, yang kata iaitulah furu' Islam, amalan Islam. Lepas tu satu lagi ada, iaitulah iman, Islam dan ihsan. Tang mana martabat ihsan? Maknanya iaitulah satu yang disebut dengan usul tauhid, yang disebut dengan furu' fiqh. Mana dia tasawuf? Sebab ihsan tu tasawuf. Itu soalan dia. Jadi saya kata ulama-ulama sebut yang kata ihsan, yang kata tasawuf tu dia masuk sekali dengan ilmu usul. Dia masuk sekali dengan ilmu usul. Pasal apa masuk sekali dengan ilmu usul? Pasal kita tauhid bicara bab iman. Bila bicara bab iman, iman tu nak letak di mana? Yang tu persoalan dia. Tempat iman di mana? Bekas iman di mana? Iaitulah bahawa hakikat tentulah hati. Itu persoalan dia. Jadi kalau iman itu sesuatu yang precious, sesuatu yang berharga, priceless, tak ternilai di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bekas dia tentu bekas pun nak kena elok. Mana boleh bekas koman. Nak buh benda hak baik mana boleh. Nak tahu contoh macam kita buat hantaran lah. Itu contoh senang faham lagu tu lah, hantaran. Hantaran ni kadang benda koman, tapi dia buat pulah kot ni, pulah kot ni, pulah kot ni, pulah kot ni. Allah tak tahu nak bak dia jadi tak ternilai, jadi cukup hebat. Macam kita kata kuih karah lah. Karah tu biasa ya. Tapi dia lipat. Dia boleh buat jadi rama-rama besar.
Tu dah nak hantar kata bisa bukan dia senang, kena buat bagi berharga sungguh lah. Jadi ramah-ramah usah tuan-tuan. Bosak muka main dia buat. Jadi memang berharga sungguh lah. Siapa nak pegang tampak tangan tu, nak cucu main nak pegang tampak tangan, tak boleh ni. Nah, mana nak ambil hak goreng lain, jangan, tak boleh. Tampak tangan tuan-tuan berharga. Baik, bila dah jadi siap apa nama ramah-ramah usah hak karah tadi ni, nak buh tak mana? Kawan berkata nak buh, tak apalah, pergi ambil kertas plastik naik bungkus sudah lah. Mana boleh. Benda berharga tentu dia pergi cari kertas apa hak merlit, hak mahal apa semua. Lepas tu nak lapik pinggan pula, ambillah ambil talam buruk, tak apalah. Tak ada, mana boleh. Kena pergi ambil apa? Pergi ambil hak yang dulang usah, hak duduk di ruang tamu tu, yang tak guna apa tu, guna apa pun tak. Kalau anak-anak main duduk tanpa boleh tampak tangan, boleh tibai sampai apa berberak belakang. Pasal apa? Pasal benda ni mahal. Tu pun nak dapat tu pun buat kod 10 kali tu. Mahal kena buah tu. Itu persoalan dia. Barulah padan. Pasal benda elok, bekas pun kena elok. Itu maknanya. Yang ni persoalan dia ialah bila kita sebut iaitulah bahawa hakikat, maknanya apa? Iman sempurna, hati kena sempurna. Kadang-kala setengahnya, ni bukan kata ni kena, setengahnya duk pulun tang iman. Tang orang tauhid, orang habaq usuluddin, dia pulun pergi mengaji apa semua. Tapi masalah dia akan jadi fitnah balik kepada dia apabila dia tak berusaha untuk memperbaiki hati dia. Dapat hak benda contoh iman ni, bab tauhid, bab usuluddin apa semua dapat, hati dia tak bersih. Bila hati dia tak bersih, benda elok tak kena tempat yang tak bersih, akan melahirkan fitnah yang paling besar kepada dia. Contohnya bukan susah. Fitnah yang paling besar bila dia tauhid sempurna, pergi mengaji, kok faham semua usuluddin, dia kenal Tuhan contohnya dalam keadaan tadi, tapi hati dia tak sempurna. Penyakit hati mudah timbul. Salah satunya akan timbul takabur. Dia berasa diri dia hebat, orang lain semua tak terpakai belakang. Dah aku pandai tauhid, aku pandai usuluddin, orang lain semua tak terpakai belaka. Akhirnya sifat takabur menjahanamkan diri dia atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Itu persoalan dia untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Habis cerita tuan-tuan. Pasal itu hati merupakan satu perkara yang paling penting. Tambah kalau kita ambil balik kaedah. Contoh, setiap daripada manusia Allah Taala bagi satu kekuatan kepada dia untuk dia boleh menjadi manusia yang ada nilai kepada Allah. Apa dia? Allah Taala bagi akal kepada dia. Nama manusia siapa pun ada akal. Tak ada siapa yang tak ada akal, kecuali manusia tak sentau. Yang tu lain lah. Yang tu dia tak berakal. Tapi kalau manusia yang nama manusia normal, semuanya berakal belaka. Tapi kalau kita ambil kemuncak akal, makna apa kemuncak akal tuan-tuan? Akal maknanya ialah yatamayyazu 'anil haqq wal batil. Sesuatu yang Allah Taala bagi ke dalam diri dia, dia boleh beza yang mana betul, yang mana salah. Itu kemuncak daripada akal. Itu makna akal. Satu benda yang Tuhan bagi kat dia, dia boleh beza yang mana betul, yang mana salah. Kalau lagu tu semua manusia dapat akal, pasal apa banyak lagi manusia tak boleh beza yang mana betul, yang mana salah? Tak heran tak? Banyak manusia tak boleh beza lagi yang mana betul, yang mana salah. Itu persoalan dia. Tapi pasal apa? Makna akal ialah boleh beza yang mana betul, yang mana salah. Tapi pasal apa tak boleh beza dengan masalah lain? Jawab dia ialah kerana akal pun dia ada martabat dia. Sebab itu akal yang paling sempurna mengikut kaedah ulama tauhid, namanya ialah al-aqlul qami'. Apa dia al-aqlul qami'? Satu istilah. Al-aqlul qami' ni makna bila Tuhan bagi kat dia, dia boleh beza yang mana betul, yang mana salah. Jadi macam mana nak dapat al-aqlul qami'? Nak dapat al-aqlul qami', dia ada connection dengan hati. Dia ada connection dengan hati ni, al-aqlul qami' ni. Maknanya kalau dia nak boleh dapat al-aqlul qami', hati dia tu kena orang kata apa, bersih betul-betul dia atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Hati dia kena bersih betul-betul, sebab dia ada hubung kait. Buka kitab Arba'in fi Usuluddin Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali sebut apa?
akal dengan hati ni, dia ada orang kata apa, seolah-olah saudara kembar, tawam. Kalau bahasa Inggeris panggil twin, saudara kembar. Maknanya ada hubung kait di antara dua-dua benda ni. Sebab itu kalau kita nak dapat al-aqlul qami', perkara utama ialah kita kena bercara bab soalan hati. Sebab kalau hati ni tak bersih, dia tak akan dapat al-aqlul qami'. Jawab dia lagu tu. Walaupun kita berusaha nak pergi dapat al-aqlul qami', kita berusaha sungguh nak pergi dapat. Pulun nak pergi dapat al-aqlul qami' macam-macam lah. Cara batin ni kita pulun pergi mengaji nak pergi dapat al-aqlul qami'. Cara zahir pula apa? Nak bagi cerdas akal. Go mana? Makan buah kesemeh. Orang makan 7 biji, dia makan 700 biji. Nak bagi kemasnya akal. Hatam sungguh-sungguh kok ni dan sebagainya. Kalau hati hang tak peduli, macam mana nak dapat al-aqlul qami'? Itu persoalannya. Yang ni orang lupa. Masalah hati ni tuan-tuan. Sebab itu perkara utama ialah kita nak kena berusaha memperbaiki hati. Sebab itu hubung kait akti dengan aqlul qami' senang ya. Contohnya tuan-tuan, iaitulah bahawa hakikat, iaitulah kita boleh tengok apa yang disebut oleh Nabi SAW. Nabi kata apabila seorang manusia melakukan satu dosa, maka akan dilekatkan satu noktah. Noktah ni apa dia? Noktah ni maknanya titik hitam melekat. Lepas tu dia patut tobat, dia tak tobat, dosa pula. Titik lagi. Titik mula satu titik, tapi kalau sehari tu beratus titik tu ada. Esok pula beratus titik pula. Tulak pula beratus titik pula. Lama-lama jadi lagu mana tuan-tuan? Yuswaddal qulub minaz-zunub, menjadi hitam hati dia disebabkan dosa. Bila hati tu jadi hitam, di situlah dibina satar, dinding di antara dia dengan Allah. Maknanya bila dah hitam semua gelap, hati ni tempat untuk masuk hidayah. Hidayah tak masuk. Dia masuk, dia lari. Dia masuk, dia lari. Dia masuk, dia lari. Dia jadi orang kata apa? Dia jadi macam tertolak. Bila tertolak tak masuk, akal ada tak? Ada. Tapi boleh beza tak yang mana betul yang mana salah? Tak boleh beza apa betul juga. Hang tak usah duk kira hang BA ke, hang MA ke, hang PhD ke. Ni kadang orang setengah orang duk bangga PhD. Hang PhD sekalipun kalau dah tertutup tuan-tuan, habis. Yang paling bahaya sekali ialah qatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Tuhan katup hati. Bukan katup tu khataman, mana khatam tu mana? Katup peteri, cok ke peteri tu. Apa nama? Lepas tu hati, mata. Lepas tu apa nama? Khatam qulubihim wa sam'ihim, telinga, wa ala absarihim. Dia dengar pi macam mana pun. Dengar pi macam mana pun. Itu persoalannya. Lepas tu tengok pi banyak mana pun. Risyawah, peteri pula, setitik hidayah pun tak boleh masuk. Mai lagu ni habis cerita lah. Dia akan jadi rebuih tak empuk tak pecah tak sempurna tuan-tuan. Habis yang ni duk kacau orang lagi boleh. Kot diri dia kira tak boleh buat apa dah. Jenis habis cerita lah. Kalau kata karat kiang sungguh-sungguh tuan-tuan habis cerita. Yang ni tunggu apa? Tuan-tuan? Tunggu mati ya. Tunggu mati ya. Dia dulu mula saluran 5. Lepas tu mula saluran 3, 4. Lepas tu saluran masuk saluran 3. Lepas tu saluran 1. Saluran 1 tu kira kalau kata tak boleh lagi habis cerita. Tak boleh berubah lagi, tak tahulah. Maknanya ada orang kata, susah lah ustaz, kita saluran 1 banyak ni, payah nak berubah lagi. Tak apa, tak usah bimbang. Satu hari dia akan pergi saluran kosong. Tunggulah. Bila wallahualam lah, masing-masing tunggulah. Tapi nak baik balik tak boleh lah. Pasal apa? Yang ni yang dikatakan persoalan hati. Yang ni yang menjadi tempat kilik Allah. Yang ni yang menjadi bekas iman. Itu persoalan dia tuan-tuan. Pasal itu inilah dia ajaran tasawuf. Nak bersih hak yang ni. Kadang-kala kalau kita duk pulun semua ilmu, tasawuf kita tinggal, cukup masalah. Yang ni yang kadang dia jadi, iaitulah yang disebut oleh Nabi SAW, manizdada ilman,
walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da au kama qala. Sesiapa yang tambah ilmu tapi tak tambah petunjuk daripada Allah, dia akan jadi lebih jauh, bukan jadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kena jaga elok. Jadi maknanya sambil kita perelok hati kita tu, kita kena bersembang bab hati, kita kena perelok bab hati, kita kena bagi lincin hati kita supaya hati kita tu hati yang bersinar sungguh-sungguh di atas muka bumi Allah. Tanam hak sifat baik-baik pun dalam hati kita. Buang hak yang tak senonoh, semua buang. Hasad, dengki, prasangka. Tahu prasangka? Prasangka ni kira makna sifat antara mazmumah yang paling dahsyat. Nah, itu persoalan dia. Tak nampak muka lama ni, tu penyegan lah tu. Kata kat kawan tu, penyegan pait. Apa baru main mengaji 3 hari tak main dah. Yang ni prasangka. Kita kalau boleh baik sangka. Dah fikir balik, ada pasal ni, jom pergi ziarah. Tu baru betul. Jangan duk kata lah. Itu persoalan dia. Kita ni kalau boleh bila wujud macam usrah macam kita buat ni, usrah lah satu keluarga kita ni tuan-tuan, kita kena buang banyak sifat-sifat yang boleh menjadikan kita jauh daripada rahmat Allah. Antaranya buang sifat prasangka ni, kita tanam sifat baik sangka bagi banyak. Bila baik sangka bagi banyak, yang ni yang melahirkan keharmonian kepada kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Itu persoalan dia tuan-tuan. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Pasal itu kalau kita buka Quran, Allah Taala pun sebut apa dia? Inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling mulia di sisi kamu, di sisi Allah Taala, di kalangan kamu di sisi Allah Taala ialah orang yang paling takwa. Maksudnya takwa tu nak mai daripada mana? Mai daripada hati. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Tapi satu benda nak ingat juga, kadang-kadang hadis ni diguna pakai oleh banyak artis-artis pun banyak pakai. Ikut suka kami tak tutup aurat pun tak apa. Pasal apa? Ni hati-hati, bukan Tuhan tengok luar. Nak pakai separuh telanjang pun tak apa. Hati